Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan Yesus. 主内弟兄姐妹早上好，平安。 Senang sekali hari ini saya bisa berada di antara Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Allah. 我非常高兴，今天我能够在大家的当中来证道。 Perkenalkan, nama saya Pendeta Bobby Mesak. Saya melayani di Gereja Kristen Jakarta Jemaat Sunter sebagai gembala. 我介绍一下，我是马波比牧师，我是在 GKJ Sunter， 是那里的驻堂牧师服侍。 Saya senang sekali hari ini bisa diundang oleh Pendeta Yosua, termasuk rekan saya, Bapak Brando. 我很高兴，就是今天邱牧师能够邀请我在这里证道，也是我的老朋友陈立达传道。 Ya, sudah lama kami tidak bertemu. Hari ini baru ketemu lagi. 我们很长时间没有见面，就是今天再会。 Terima kasih juga untuk rekan-rekan majelis yang sudah mempercayakan saya untuk bisa melayani. 也非常感谢执事们来信托我来今天能够在这里证道。 Saudara, mari kita berdoa. 弟兄姐妹，我们首先要低头祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan, 主啊，我们感谢你， kalau hari ini bersama kami bisa datang untuk beribadah di dalam rumah-Mu ini. 若今天我们可以聚集在一起，在你的殿里敬拜。 Bukan sebuah kebetulan kalau kami ada di tempat ini hari ini. 我们今天在这里聚集不是偶然的， Karena kami tahu Allah mempunyai rencana yang pasti buat setiap kami. 因为我们知道你对我们的每一个都有确定的计划。 Tuhan mengajarkan kami apa yang menjadi isi hati-Mu untuk bisa kami kerjakan. 主啊，教导我们您的心意，好让我们可以遵行。 Biarlah melalui firman-Mu kami sungguh-sungguh dapat dibentuk dan berubah. 也透过你的真理，我们真正的被改变、被塑 Supaya 造， menjadi pribadi yang sungguh menyenangkan hati Allah. 使得我们可以真的成为一个讨你喜悦的人。 Berkati kedua hamba-Mu dari mimbar ini untuk menerjemahkan suara hati Allah dan biarlah segenap jemaat diberkati. 求主帮助你两位的仆人，好让我们可以传讲传译你的心声，好让大家听了也都蒙福。 Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. 我们祷告是奉我们主耶稣，我们的活的神祷告。 Amin. 阿门。 Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita karena kita bersama-sama akan merayakan Hari Papa. 主内弟兄姐妹，今天是特别的日子，因为我们一起纪念父亲节。 Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, ayah yang takut akan Tuhan. 今天我要讲的道主题是敬畏神的父亲。 Berbicara tentang ayah, saya percaya bukan lagi sesuatu hal yang asing bagi kita. 说起父亲，这个对我们来说是非常熟悉的。 Tentu ini akan membuat kita semakin bergairah untuk bisa ingin mendengarnya karena berhubungan langsung secara pribadi dengan kita dan keluarga kita. 这当然让我们很想再听而再听，因为呢，跟我们的家庭有直接的关系。 Seperti apakah ayah menurut kita? 对我们来讲，父亲到底是什么样子的？ Bisa dibantu? Ya, saudara-saudara, 弟兄姐妹， dikatakan bahwa ayah adalah sebutan untuk seorang pria yang menjadi figur penting dalam kehidupan seseorang sebagai sosok yang memiliki peran sebagai bapak atau orang tua laki-laki yang memberikan nafkah dan perlindungan bagi keluarganya. 父亲是一个我们在生活中非常重要的人物，就在我们生命中扮演重要的角色。他是一个我们的男性家长，他保护我们，他养活我们的生活，他也保护他的家人。 Ya. Menjadi ayah mungkin semua orang bisa. 成为一个父亲，也许大家都可以， Tapi untuk menjadi ayah yang takut akan Tuhan tidak semua orang bisa. 但是敬畏神的父亲，不是每一个人可以做到。 Hanya orang-orang yang taat dan mengenal Allah secara benarlah yang akan mengalaminya. 只有顺服神，而且真正的经历神的真道的人才行。 Saudara,
弟兄姐妹， menjadi ayah yang takut akan Tuhan menjadi dambaan bagi keluarganya. 做一个敬畏神的父亲，是每个家庭所向往的。 Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6. 我们要看一处经文，就是诗篇128篇1到6节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, setelah itu diterjemahkan atau dibaca ulang dalam bahasa Mandarin. 牧师会先用印尼语念一遍，然后翻译的会用中文再念一遍。 Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 6, demikian firman Allah. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. 诗篇128篇1到6节，上行之诗。凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你桌子，好像橄榄摘子。看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。 Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, 弟兄姐妹， Mazmur ini disebut sebagai Mazmur ziarah. 这篇诗叫做上行之诗。 Apa maksudnya? 什么叫做上行之诗？ Sebetulnya Mazmur ini dikatakan adalah Mazmur ziarah ketika orang-orang datang ke Yerusalem. 上行之诗就是人家要来到耶路撒冷的时候， Saat mereka berjalan menuju bait Allah untuk berdoa, 当他们走往耶路撒冷的圣殿去祈祷的时候， mereka memakai Mazmur 128 ini sebagai puji-pujian mereka. 他们就一路上唱的这首诗。 Nah, di dalam bagian ini dikatakan bahwa Mazmur 128 ini menggambarkan tentang orang benar yang takut akan Allah, yang kehidupan rumah tangganya diberkati. 诗篇128篇所描述的就是一个敬畏神的人，他的家庭蒙福。 Nah, melalui Mazmur 128 ini kita akan belajar 3 hal tentang ayah yang takut akan Tuhan. 透过诗篇128篇，我们要学习3点，就是关于敬畏神的父亲。 Menariknya adalah 有趣的是， dalam Mazmur 128 ini menyatakan tentang keinginan Allah bagi kehidupan umatnya. 诗篇128篇就是神对他的民的心意。 Secara khusus yaitu para pria yang setelah menjadi ayah bagi yang memimpin dalam keluarga. 特别是男人，就是他当父亲之后，他领导他的家人。 Ya, saudara, apa yang Allah inginkan dalam kehidupan para ayah? 神在这个父亲们的身上所要的是什么呢？ Mari kita perhatikan. Yang pertama, 我们要看的第一点就是， firman Tuhan mengatakan yang Allah inginkan melalui Mazmur ini adalah supaya para ayah menjadi ayah yang takut akan Tuhan. 第一点，这个诗篇所记载的就是要成为敬畏神的父亲。 Mengapa Allah menginginkan demikian? 为什么神要他这么做？ Karena firman-Nya berkata di dalam ayat pertama, Ini saya- berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. 因为在第一节就清楚的说，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。 Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, 弟兄姐妹，
Menurut pemazmur, 就是按照这个诗人来说， keluarga akan sangat berbahagia dan diberkati apabila kepala keluarganya memiliki hati yang takut akan Allah. 一个家庭会非常的蒙福，如果他有一个敬畏神的领导， yang mendasarkan hidupnya dan menjalani segala peraturan yang berasal dari Allah. 把自己的生活，把他所遵行的每一件事都基于神。 Karena kepala keluarga itu menggambarkan tentang Allah di dalam hidup keluarganya. 因为这个一家之主，他所表现的就是神在他的生活的作为， Sehingga ia harus menjalani kehidupan seperti yang Allah mau. 所以他必须遵守，他必须遵行像神所欲的生活。 Ya, saudara-saudara, 弟兄姐妹， di dalam ungkapan kata berbahagialah di dalam ayat pertama, 第一节所说的“有福”这个词， dikatakan diterjemahkan dari kata eser dalam bahasa aslinya, artinya diberkatilah. 它的这个词根就是 asher 的意思就是蒙福。 Jadi kata berbahagialah itu adalah sebuah kata yang sangat indah yang diterjemahkan sebagai orang yang diberkati. 所以变为有福是一个非常美好的词，这个就指着人家蒙福。 Pemazmur ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ayah yang takut akan Tuhan, keluarganya akan dijamin dan diberkati Allah. 诗人要对我们说，如果这个父亲是敬畏神的，那他的家庭就是神自己来把握，神自己来眷顾。 Apa saja yang dikerjakan oleh tangannya akan berhasil dan diberkati. 他手所劳碌所做的都会蒙福。 Bahkan pemazmur memberikan sebuah gambaran kiasan tentang kehidupan keluarganya. 甚至诗人也做了一个比喻来描绘他的家人的形象。 Bagi para pria atau ayah yang hidupnya takut akan Tuhan, 敬畏神的男人或者父亲， dikatakan bahwa istrinya seperti pohon anggur yang subur. 这里说他的妻子像葡萄树一样。 Apa artinya? 这是什么意思？ Ini menggambarkan bahwa istrinya akan memberikan kesegaran, sukacita, serta menjamin kesejahteraan hidup seluruh anggota keluarganya. 就说明这个妻子呢会带来的新鲜感，就是和睦感，就是非常温馨的家庭。 Kenapa istrinya bisa berperilaku demikian? 为什么妻子会有这样的态度？ Karena suaminya sangat mengasihinya. 是因为丈夫非常的爱她， Ia tidak mengalami tekanan di dalam hidup. 她在生活上不会经历什么压力， Bahkan mungkin hal-hal yang sangat menyudutkan dan menyakiti hatinya. 或者刺透她的、使她伤心的事儿。 Kita tahu ketika suami berlaku kasar kepada istrinya, 我们知道，如果丈夫对待妻子的时候很粗暴的话， mungkin istri tidak terlihat memberikan perlawanan secara fisik, 也许就是表面上看妻子不会反抗， tetapi secara psikis jiwanya mengalami tekanan. 但是精神上或心理上她是受压力的。 Dan dari hari ke hari ketika dia terus mendapatkan perilaku yang tidak baik, 所以一天过一天，要是一直这样发生的话， pasti akan larut di dalam kehidupannya. Ia akan tertekan dan tidak bisa melakukan sesuatu yang baik untuk membuat suaminya bahagia. 她就一直压住自己，然后她变成有那种忧郁感，她就不能再使她的丈夫家人幸福。 Itu sebabnya pemazmur berkata, kalau suami orang takut akan Allah, istrinya pasti bahagia. 所以呢，诗人是这样强调的：要是丈夫是敬畏神的人，那妻子一定会很幸福。 Nah, gambaran ini diterjemahkan di dalam Amsal 31 oleh Salomo. 在那个所罗门王，就是在箴言31章描绘得非常清楚。 Terhadap istri-istri seperti ini disebut adalah istri yang berbahagia. 这些妻子，她称为才德的妇人，就是蒙 Istri yang 福的妇人。 cakap. 才德的妇人， Di mana dikatakan suaminya akan mengasihi dia. 这里说她丈夫的心爱着她， Ia akan bangun pagi-pagi,
早晨起床的时候， akan menyuruh para pembantunya untuk mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan keluarganya. 他会让将工作呢的工都分派给他的奴婢， termasuk mempersiapkan makanan bagi mereka. 包括给他们准备食物。 Ketika anak-anaknya bangun dan mengatakan dia adalah pribadi yang bahagia. 他儿女起来的时候，称他有福。 Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, 主内弟兄姐妹， sementara ungkapan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu, 还有呢，这里说你的儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。 hal ini memiliki makna bahwa anak-anak akan tumbuh kokoh, kuat, serta memiliki kedekatan dengan orang tuanya. 这里的意思就是他的儿女会健壮的成长的，而且跟父母有一个亲密的感觉。 Jadi kalau ayah-ayah yang memiliki hati yang takut akan Allah, 所以这个敬畏神的父亲， jangan pernah khawatir pertumbuhan anak-anakmu tidak akan menjadi liar. 你不要担心你孩子们的成长，他们不会跑歪路。 Mereka akan bertumbuh di dalam kedekatan dari pengaruh Kristus yang menguasai hidupmu. 他们会好好的，就是按照耶稣在你的生活的影响照着活。 Setelah besar mereka akan berbakti kepada orang tua. 他长大的时候就会孝顺父母， Bahkan kelak menjadi pengganti dan memberikan perlindungan kepada orang tuanya. 甚至之后他会回报父母，他会抚养父母。 Ini kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. 这是非常非常 Para 了 ayah 不起的句 dengarkan 子。 ini. 如果父亲听见了， Kalau Anda dan saya menjadi ayah yang takut akan Allah, 如果你和我成为敬畏神的父亲， hidup keluargamu tidak akan sia-sia. 那你的家庭生活不会突然， Istrimu akan menjadi berkat. 你的妻子会成为祝福， Dan anak-anakmu akan menjadi pelindung bagi keluargamu di masa tua. 你的儿女就是将来的时候、老年的时候，他们会保护我们。 Ketika kami mengunjungi orang-orang tua, 当我们去探访这个老年人的时候， ketika kami berkata, apa sih yang Bapak Ibu takutkan di usia seperti ini? 当我们问他们，你们在这样的岁月最惧怕的是什么？ Yang dia katakan adalah kami takut nanti kalau umur kami semakin bertambah ditinggalkan oleh anak-anak. 他们说：“我怕我越老的时候，我的儿女们会离开我。” Istilah kasarnya dibuang di panti jompo. 就是说不好听一点，就把我们丢到老人院去。 3 bulan yang lalu, 3个月前， saya dapat telepon dari Batam 我从巴淡有人给我打电话， dari seorang tua yang usianya sudah 83 tahun. 有一个老年人83岁了， Dia menangis 他哭着 dan dia berkata, Musa tolong doakan saya. 对我说：“牧师，请为我祷告， Hati saya hancur 我的心很破碎， karena anak saya yang saya besarkan 因为我养大的孩子， setelah dia menikah, 当他结婚之后， papanya meninggal jadi saya diminta tinggal bersama dengan dia. 因为他爸爸先过世，然后我就跟他一起住。 Saya merawat anaknya dari kecil tanpa pamrih, saya tidak minta gaji sedikit pun. 我照顾孩子，从他很小的时候没有一点计较。 Tapi setelah anaknya mulai besar, 但是孩子长大之后 dia，bilang begini, Mama, 他这样对我说：“妈妈 kami 呀， tidak butuh kamu lagi, kamu sangat merepotkan, cari tempat tinggal yang lain. 我不再需要你了，你真的带来很多麻烦，你就另外找一个住处吧。” Ibu ini diusir. 这个妈妈就被赶出去， Begitu teganya seorang anak mengusir orang tuanya sendiri. 就是一个孩子多么的忍心把妈妈赶出去， Dan ibu itu menangis. 然后这个妈妈就哭了。 Dia bilang, adakah tempat penampungan atau tempat jompo bagi saya yang lebih baik? 她问我有没有就是更好的老人院我可以去住。 Mendengar pernyataan atau kisah ibu ini, 我听见这样的故事， saya percaya bahwa kita pasti sangat terpukul melihat anak yang memperlakukan orang tua di masa tuanya dengan tidak mengasihi. 我相信就是我们会感到一个孩子这样对待父母，老年的父母是非常伤感的。 Firman Tuhan yang kita baca hari ini berkata berbeda. 但是神的道，我们所读的真理不一样。
Bagi ayah yang takut akan Tuhan, 敬畏上帝的父亲， keluargamu dijamin dan anak-anakmu akan melindungi engkau. 你的家庭是神会眷顾，而且你的儿女会保护你。 Seorang anak berkata kepada papanya, 有一个孩子对爸爸说 Papa, usiamu sekarang sudah 84 tahun. 爸爸，您现在是84岁了。 Dari kecil papa membiayai kami sekolah sampai sudah menikah. 爸爸从小养活我们，就是给我们供一些生活费、学费，一直到我们结婚了。 Sekarang papa libur, tidak usah lagi bekerja, jaga toko, kami yang menggantikan. Sekarang papa cari waktu untuk senang-senang saja. 现在您就长期放假了，你退休吧，你不用再顾店，就是换我们来挣钱就是奉养您，你就找时间去享乐吧。 Saya ketemu dengan papa ini. 我又遇见这个爸爸， Dia bilang gini, Musa, saya senang sekali. 他说：“牧师，我好开心， Karena sekarang hidup saya hanya jalan-jalan. 因为现在我的生活只是逛逛， Saya mau kemana saja anak saya bilang, saya biayai. 我 Luar 要 biasa. 我要去哪儿，我的孩子们都说好一切都是我包。 Nah, inilah kehidupan ayah yang takut akan Allah. 这就是敬畏上帝的父亲的生活。 Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita kembali kepada bagian firman Tuhan. 弟兄姐妹，我们回到圣经里。 Arti kata takut akan Tuhan menurut kamus bahasa Indonesia artinya menghormati Tuhan. 按照我们的印尼大词典，这个敬畏神的意思就是尊敬神。 Menghormati itu adalah tunduk kagum kepada Tuhan sebagai penguasa. 尊敬就是顺服、敬佩，作为全能主的上帝。 Kita menghormati Tuhan karena Dia adalah Sang Pencipta kita. 我们敬畏神，是因为他是我们的创造者。 Tidak mungkin kita bisa melawan Tuhan. 我们不可能可以对他反抗， Karena Dia yang mempunyai segala sesuatunya. 因为他拥有宇宙万物的一切。 Ketika kita mau taat dan mengerjakan apa yang diperintahkan, hidup kita pasti berbahagia. 当我们顺服、遵行他的话的时候，我们的生活必定蒙福。 Nah, sebab itu 所以， para ayah yang hidupnya menghormati Tuhan akan melakukan dua hal. 敬畏神的父亲，他在生活中会实行两件事。 Yang pertama, setia di dalam membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui ibadah. 第一就是透过崇拜来衷心的与神建立亲密的关系。 Di dalam Markus pasal pertama ayat 35, 马可福音第1章35节那里， menceritakan bagaimana Kristus ketika dia bangun pagi-pagi yang dia kerjakan adalah berdoa di Taman Getsemani. 讲述了主耶稣早晨起床的时候，他做的就是在天未亮的时候，他到这个各西曼尼园去祷告。 Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah membuat ia menjadi terpisah dengan Bapanya. 他不把他与神同等的那个地位，使他与神隔绝。 Perlu kita ketahui, 我们必须知道， di dalam teologia Kristen, 就在我们基督教的神学里面， ya, berbicara secara kristologi, 就是特别是基督论， bahwa ketika Yesus hidup di dalam dunia ini sebagai manusia, 当耶稣就是生活在这个世界里，完全成为人 ia 的时候， tunduk kepada otoritas Bapanya. 他也顺服上帝的全能。 Jadi ketika dia ingin melakukan segala sesuatu, ia selalu memohon kepada Bapanya, meminta kuasa Allah menyertainya. 所以不管做什么，他都要祈求他的父来赐给他力量去遵行。 Makanya di dalam bagian ini dikatakan sebelum dia melakukan pelayanan, dia selalu datang kepada Bapanya. 所以在这一处，这里记载说，在耶稣还没有开始服侍的时候，耶稣起来，然后在那里祷告。 Ayah yang takut akan Allah, 敬畏神的父亲， dia sangat sadar 他明白 bahwa keberhasilan di dalam membangun keluarga atau rumah tangganya bukan karena dirinya, 建立家庭的成功不在于他， tapi karena campur tangan Allah di dalam hidupnya. 是神自己在他的生活中有影响。
Sebab itu ia sangat berharap 所以 relasi dengan Allah itu yang mempengaruhi kehidupannya. 所以他非常的仰望他与神亲密的关系来影响自己的生活， Orang-orang yang memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya 把神在生活中举首位的人， akan sangat mempengaruhi kepribadiannya atau dalam jalan hidupnya. 这会大大的影响他的人格，而且他选择的道路。 Baik di dalam menentukan segala sesuatu secara pribadi dan juga secara menyeluruh dalam keluarganya. 无论是他做个人的决定的时候，或者他为他的家人做决策的时候， Kecintaannya dalam keluarga akan terlihat dalam setiap tindak tanduk yang dilakukannya. 他关怀关爱家人会在他的每一举动都显现出来。 Kita belajar dari Nuh. 我们要学挪亚。 Nuh dikatakan oleh Alkitab dalam Kejadian pasal 6 adalah seorang yang takut akan Allah. 圣经记载说，挪亚是一个敬畏神的人， Nuh hidup di zaman yang rusak. 他是生活在一个非常败坏的时代。 Kebiadaban hidup manusia membuat Allah menjadi murka. 败坏的人使得神发怒了， Sampai Allah berkata, manusia yang kuciptakan tidak akan hidup untuk selama-lamanya. 甚至神说：“我所造的人不会永恒的生存。” Oleh karena kebiadaban mereka, aku akan menghilangkan mereka dari dunia ini. 因为他们所行的都是恶，尽都是恶，所以我要把它从世面消灭掉。 Dengan menurunkan air bah. 所以神就降下了大雨， Dan hanya satu manusia yang berkenan di hadapan Allah. 只有一个人就是被他看中和他的心意，就是挪亚。 Di tengah-tengah kehidupan keluarga yang rusak, dunia yang rusak, tapi kehidupan Nuh dan keluarganya tetap eksis bisa menyembah Allah. 就是在生活在这个非常败坏的时代里，周围都是败坏的人，但是挪亚和他的家人还能够敬畏神。 Kenapa kehidupan keluarga Nuh tidak rusak, tidak terpengaruh dan terkontaminasi dengan dunia yang ada? 为什么挪亚的家人生活没有被周围的人感染？ Karena sebagai ayah yang takut akan Tuhan, 因为作为一个敬畏神的父亲， Nuh menanamkan kebenaran firman dalam hidup keluarganya. 挪亚在他的家庭中栽培的是神的真理。 Yang kedua, 第二点， hidup sesuai dengan firman Tuhan. 遵行神的道。 Jadi ayah-ayah yang memiliki hati yang takut akan Tuhan akan melakukan hal yang kedua, hidup sesuai dengan firman Tuhan. 所以敬畏神的父亲们，他们也会做这第二点，就是生活的时候遵行神的真理。 Pada zaman Yesus, 在耶稣的那个 kita 时代， tahu kota Roma adalah pusat ibu kota dunia. 我们知道罗马这个是世界上有名的都市。 Jadi dari segala bangsa itu tinggal di sana. 所以各国的民族都住在那里。 Kebudayaan Romawi, kebudayaan Yunani sangat mempengaruhi orang-orang kota Roma. 罗马的文化、希腊的文化影响着这个罗马帝国的人。 Dengan segala keberadaannya yang meninggalkan Allah ada di sana. 他们都违背上帝，那里接下来的文化也影响着他们的 Rasul 子弟。 Paulus menuliskan surat ini yang dialamatkan kepada orang-orang di kota Roma. 保罗写这封信是面向罗马的罗马人。 Apa yang dikatakan oleh Paulus? 保罗说什么呢？ Orang-orang Kristen di kota Roma, ingatlah ini. 他说在罗马城的基督徒，你们要记住， Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. 不要效法这世界， Tetapi engkau harus berubah di dalam pengenalan budimu akan kebenaran firman Allah. 只要心意更新而变化。 Tahu mana yang baik, 你要认出 yang 什么叫 berkenan 善 kepada 良、 Allah, 纯全、 dan yang sempurna. 可喜悦的旨意。 Sehingga ketika engkau berada di dalam dunia yang bisa merusak hidupmu, 所以，当你处在一个四周围都能使你败坏、生活败坏的时候， engkau dapat berpegang kepada janji Allah. 你还是能够牢牢的守着神的应许。 Para ayah yang takut akan Tuhan tidak menempatkan dunia sebagai pusat hidupnya. 敬畏神的父亲，他们不把这世界成为生活中心。 Belajar dari Ayub,
我们要学约伯。 Coba kita lihat Ayub pasal pertama. 约伯记第1章， Ayub pasal pertama 约伯记第1章 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5 ya. Coba kita lihat sebentar. 我们要看一下约伯记第1章1到5节。 Ya, demikian firman Allah. Ayub pasal pertama, demikian katanya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神，远离恶事。 Kita langsung saja ke ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, maksudnya anak-anak, dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi ia bangun lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikian dilakukan oleh Ayub senantiasa. 第5节，筵宴的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。这里他们是指他的孩子。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭，因为他说恐怕我儿子犯罪，心中弃掉神。约伯常常这样行。 Ayub adalah seorang takut akan Tuhan. 约伯是一个敬畏神的人。 Jadi ketika anak-anaknya melakukan pesta pada malam harinya, 所以当他的孩子们筵宴的时候， ia berpikir mungkin anak-anakku tadi malam telah melakukan kesalahan, telah melakukan sesuatu yang jahat di mata Allah. 他是这样想的，他想恐怕我的儿子犯罪，心中弃掉神， Untuk menghindari mereka dari murka Tuhan, 使他们免去神的愤 dia 怒的时 mengambil 候， alih apa yang dilakukan oleh anak-anaknya itu. Setiap pagi dia membawa persembahan korban, berdoa kepada Allah meminta ampun untuk dosa anak-anaknya. 他就保护代表他的孩子来早上清早的时候起来，按着他们众人的数目来献燔祭。 Setelah itu memanggil mereka satu persatu dan menasehatinya. 之后，他就把他们一个一个的叫来劝说他们。 Saya percaya mungkin ini jarang sekali dilakukan oleh para ayah. 我看现代的父亲是很少做到这一点的。 Mungkin karena kesibukan aktivitas yang dimilikinya. 也许我们很忙碌， Tapi ingatlah para ayah, 但是父亲们要记住， keluarga itu sangat penting. 家庭是非常重要的。 Sempatkanlah dirimu sekalipun engkau sibuk untuk menolong mereka. 尽管你非常的忙碌，你要抽出时间来帮助孩子， Supaya mereka mempunyai hati yang takut akan Allah. 使得他们会有着一个敬畏神的心。 Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 7, 生命记第6章第4到第7节， Allah mengingatkan kepada Musa 神再次提醒摩西， untuk memberitahukan firman ini kepada umatnya. 就是把真道讲述给他的家人。 Apa yang kuperintahkan hari ini kerjakanlah, Tuhan katakan. 神对摩西说：“我今日所吩咐你的话，你要记在 Apa yang 心上。” disampaikan Musa kepada orang Israel? 摩西对以色列所讲的是什么？ Musa katakan, ajarkanlah 摩西说：“要殷勤教训， kepada anak-anakmu 要殷勤教训 tentang 你的儿女， firman Allah, yaitu hukum Taurat. 就是神的真理，就是神的律法。 Bicarakanlah itu 你要跟他说， ketika engkau sedang berjalan, 无论你在路上走的时 ketika 候， engkau sedang duduk, 或者坐在家里， dan di dalam segala aktivitas yang engkau lakukan. 就在你所做的每一个活动。” Supaya anak-anakmu, keluargamu mempunyai hati yang takut kepada Allah. 好让你的孩子们、你的家人都有着敬畏神的心。 Apa maksud Tuhan memperingati ini kepada orang-orang Israel? 神提醒以色列民这句话，意思是什么呢？ Supaya mereka dijauhkan dari kutuk.
好让他们免去就是被咒诅。 Ketika Bapak Ibu dan saya 当弟兄姐妹， atau 包括 khususnya 我 para 在内， ayah sebagai pemimpin 尤其是父亲们作为领导人， mengajarkan kebenaran ini sebagai ketetapan di dalam kehidupan keluargamu. 当我们把神的道教训孩子，就是成为我们家的原则。 Engkau sedang menghadirkan kerajaan Allah ada dalam kehidupan keluargamu 你正在让神的国度存在在你的家庭里面， dan membawa berkat dari sorga turun atas rumah tanggamu. 你是正在把天国的福分带到你的家中。 Nah, saudara, mengapa para ayah harus memiliki hati yang takut akan Tuhan? 为什么父亲们要拥有一颗敬畏神的心？ Karena para ayah memegang peranan penting atas kehidupan keluarganya. 因为父亲扮演着一个非常重要的角色。 Ya. Seorang penulis buku yang terkenal dan seorang hamba Tuhan dari Amerika yang bernama Edwin Louis Cole 有一个非常有名的，就是写书的作家，他也是一个传道人，叫做 Edwin Louis Cole。 dalam bukunya yang berjudul Kesempurnaan Seorang Pria. 他写一本书，叫做《一个男人的完全或完美》。 Intinya, ia berkata, 总的来讲，他是这样说的。 melalui pembahasan buku ini, 透过这本书的讲解， ia ingin mengembalikan citra diri para pria yang sudah rusak akibat dosa. 他要把就是被罪孽破坏的男人的形象恢复， Melalui pemulihan hubungan kembali dengan Allah. 透过跟神的关系的恢复来恢复自己。 Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya tentang satu kegerakan di Jakarta yang kita alami saat ini mengenai pria sejati atau pria maksimal. 也许弟兄姐妹听过，就是有一个正在人家推动的运动，就是关于一个智慧的真正的男人或者智慧的男人。 Ini teori dari buku ini yang dipergunakan. 他们所使用的就是这本书里面的教导， Mengembalikan citra diri para pria yang sudah rusak akibat dosa melalui relasi dengan Allah. 就把这个被罪破坏的男人的形象来恢复过来，透 Sehingga 过 dalam 他与 kondisi 神的 yang 关 telah 系， dipulihkan, 在这个被恢复的关系里面， para pria khususnya ayah, 男人特别是父亲， ia dapat kembali mengemban tugas 他会再次担当起那个 yang 责 telah 任， diberikan kepada Allah pada awalnya. 就是神当初赐给他的那份责任， Sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja atas keluarganya. 成为他家中的祭司、先知和王。 Apa maksudnya dengan status seperti ini dikerjakan? 什么叫做遵行这些这个身份？ Supaya berkat sorgawi turun atas rumah tangganya. 就是好让天国的福分都临到他的家中。 Nah, saudara, sebagai imam, ayah adalah membawa keluarganya untuk datang kepada Allah. 作为祭司，他的角色就是把家人带到神的面前， Ya, dengan membawa korban syukur dan mendoakan keluarganya kepada Tuhan. 就是他带着家人，带着感恩祭，为家人祈祷。 Saudara-saudara, tanggung jawab seorang ayah kepada keluarganya itu adalah tentang kerohanian mereka, pertumbuhan kerohanian mereka. 弟兄姐妹，一家之主对家人的这个责任，就是在他们属灵方面的培养。 Ayah-ayah yang memiliki hati takut akan Tuhan 敬畏 dari 神的父亲们， sebelum hari Minggu telah memperingatkan keluarganya. Ingat ya, hari Minggu semua harus beribadah. 在星期天还没到的时候，就提醒了家人要记得哦，这个星期我们要去敬拜神， Ayo berdoa dan baca firman setiap hari. 我们要每天读经祷告。 Suatu hari 有一天， ada seorang pendeta. 有一个牧师， Ia mempunyai 2 anak laki-laki. 他有2个儿子， Anak yang pertama ini sangat pintar sekali. 大儿子非常的聪明， Dia selalu dapat beasiswa sekolah.
总是得到学校的奖学金。 Setelah tamat SMA di Jakarta, ia mendapat beasiswa ke luar negeri. 从雅加达大学毕业之后，他领到了奖学金到国外留学。 Wah, dia menjadi seorang mahasiswa yang baik. 他成为一个非常好的、非常优秀的大学生。 4 tahun di luar negeri, setelah itu dia pulang kembali ke Indonesia. 留学4年之后，他回到印尼来。 Ya, seperti biasa hari Minggu papanya bangunkan, ayo nak pergi ke gereja. 然后像以往一样，通常的星期天，爸爸叫醒他说：“我们起来，我们要到教堂去了。” Selama 2 bulan dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. 2个月内，他就遵行他爸爸所要他做的。 Tetapi pada minggu berikutnya, 但是在下一个星期， ketika ayahnya katakan, nak kenapa tidak bangun? Ini sudah mau jam ibadah. 爸爸说：“你为什么还没起床？这可是将近是我们崇拜会的时间了。” Dia berkata begini, 他这样回答说 Papa, 爸爸呀， aku ini ateis. 我是无神论者。 Papanya nggak dengar, apa maksudmu? 爸爸不懂你到 Aku 底 ini 什么意思？ ateis, Papa. 我是无神论者， Aku pergi ke gerejanya untuk menyenangkan hati Papa. 我到教会去只是要讨你喜欢而已。 Sebetulnya aku ini ateis. 其实我心里是无神论的。 Pendeta ini berkata, untung saya nggak copot jantungnya dan mati. 这个牧师说就是好在我就没有这样 Saya 的 sangat kaget mendengar anak saya berkata demikian. 我是非常惊讶听见我的孩子这么说。 Saya seorang pendeta 我是一个牧师， yang mengembalakan jemaat, 我牧会， membina iman mereka. 我培养我的会友的信 Bagaimana 心。 mungkin anakku sendiri tidak mengenal Tuhan? 怎么可能我自己的孩子不认识神？ Ini sangat mengerikan. 这是非常恐怖的。 Para ayah sadarlah. 所以 Kalau 弟 kau 兄， tidak punya waktu untuk keluargamu, engkau akan menangis di masa tuamu. 若是父亲没有留时间给家庭的话，你就 Jangan 会后悔。 salahkan Tuhan dan jangan salahkan gereja. 不要责怪神，不要责怪教会， Salahkan dirimu. 要责怪自己。 Karena engkau tidak sungguh-sungguh membangun fondasi iman di tengah-tengah keluargamu. 因为也许你不好好的给他们打信心的基础， Tapi bersyukur kepada Allah. 但是感谢神， Pendeta ini berkata, 这个牧师说， dalam proses beberapa tahun anaknya kembali membuka hati bagi Yesus. 在之后好几年的过程中，这个孩子又再回到耶稣面前。 Nah, kemudian sebagai nabi, 然后作为先知， ayah mewakili Tuhan 就是父亲代表上帝， di hadapan keluarganya. 在他家人的面前， Ia akan mengajarkan kasih Bapa. 他会教导关于父的爱。 Oh, nampaknya PowerPoint saya belum diganti yang kemarin saya ada kirim 2 kali ya. Oke, tidak apa. Ya, oke, baik. Nah, jadi begini saudara-saudara. Di dalam kehidupan keluarga yang sering kali menjadi problem, kerusakan, pertengkaran dan sebagainya ada di sana karena tidak ada kasih Bapa dalam hidup mereka. 在家庭的生活中，常常会发生一些问题，这些问题的根往往是因为没有父亲的爱在当中。 Di sebuah penelitian oleh Pusat Menjadi Ayah Nasional di Amerika Serikat. 有一个就是全国的调查，什么调查呢？就是在美国的如何成为一个好父亲的这个机构。 Penelitian ini mengatakan bahwa anak-anak yang berkembang dalam keluarga tanpa ayah 调查结果是这样表明的：没有父亲的家庭成长出来的孩子， akan mengalami kecenderungan yang buruk. 有一些不太好的趋向。 Yang pertama mereka akan drop dari sekolah. 第一，他们也许会停学， Mereka akan menikah di usia muda. 他们也许会早婚。 Saudara, kenapa sih anak-anak ingin melakukan hal seperti ini? 其实弟兄姐妹，为什么这些孩子会这么做？ Bagi para wanita, supaya mereka mendapatkan kasih sayang dari seorang pria seperti ayah yang mereka butuhkan.
对女孩子来说，就是她们向往得到那种像爸爸给她的那份爱， Anak-anak terlibat dalam pergaulan bebas, 就是她们非常自由的交往， melakukan tindakan yang merusak termasuk menjadi kriminal. 他们就做了一些不好的事，他们犯法了。 Dan yang terakhir terlibat dalam penggunaan obat-obat terlarang dan alkohol. 最后他们就会喝酒，就是也干涉到一些不好的药品。 Jadi secara psikis kita tahu bahwa pertumbuhan anak-anak itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan sang ayah. 所以这个孩子们的心理成长是一个父亲的形象非常大的影响。 Jam 9 malam suatu hari saya pernah ditelepon oleh seorang majelis gereja. 有一天晚上9点，有一个执事给我打电话， Dia berkata, Muse bisa nggak ikut saya? 他说：“牧师，能不能跟我去？” Kemana? 我说：“去哪儿？” Ke mall katanya. 去商场。 Tapi sudah jam 9 mall mau tutup ya. 9点不是要关门了吗？ Akhirnya saya katakan, memang ada apa? Udah ikut saja nanti di mobil saya cerita. 我说有什么他说牧师跟我吧，我在车上告诉您。 Dia bilang ada anak seorang teman saya punya anak laki-laki yang nomor 1. 他说我的朋友的大儿子 Nggak tahu ditahan satpam di mall, nggak boleh pulang. 就是被保安就是拦住了，就是在那里不让他回。 Singkat cerita kami sampai di mall itu. 就是长话短说，我们到了商场那 Kami 里， ketemu dengan kepala satpam. 我们就跟那个保安的组长 Kami 来。 tanya kenapa anak ini Anda tahan tidak boleh pulang. 为什么这个孩子你就扣住不能 Ini 接 bukan 回家 anak？ orang tidak punya duit Bapak Ibu. 弟兄姐妹，这是不是没有钱的人的孩子？ Dia dikasih mobil pribadi sama orang tuanya. 他有自己的私家车， Dia punya banyak uang dan punya kartu kredit. 他很多钱，有信用卡。 Rupanya dia mengambil banyak barang di sana tapi tidak dibayar. 原来他偷了很多东西不付钱， Jadi waktu mau dibawa keluar ditangkap sama satpam. 所以要走出店的时候就被保安拦住了。 Intinya saya tanya kepada anak ini, 我就问这个孩子， kenapa kamu melakukan hal itu? 你为什么做这些事？ Jawabnya dia bilang begini dengan santai, 这个孩子轻松地回答我， saya sengaja Pak Pendeta 我是故意的，牧师， untuk mempermalukan papa. 我要让爸爸丢脸。 Oh, ada apa kamu dengan papamu? 你爸爸和你之间发 Papa 生了 selama 什 ini 么 nggak 事？ pernah perhatikan saya. 他说：“爸爸一直以来都没 Papa 有关 selalu 怀过我， menekan hidup saya. 一直压住我的生活 Saya，sudah tidak kuat. 我受不了了。 Oh, hati-hati para ayah. 父亲们要谨慎。 Kalau engkau tidak memberikan perhatian yang baik dan seimbang kepada anak-anak, mungkin suatu kali dia bisa memperlakukan itu terhadap Anda. 要是你不好好的给他均衡的这个关爱，那有一天他也许会这样 Saya 的报复。 sengaja untuk mempermalukan ayah saya. 他说：“我故意使爸爸丢脸。 Betapa mengerikan. Nah, saudara-saudara, 弟兄姐妹， fungsi ayah sebagai raja adalah bertugas untuk mengatur keluarganya di atas nama Tuhan. 第3点就是父亲的就是代表神在家里作王。 Dalam otoritasnya para ayah mendidik dan mengajar anak-anaknya untuk menghormati orang lain dan sesama. 就是在他的权威里面，做父亲的要好好的培育他的孩子、他的家人来生活，要敬畏神。 Ayah menanamkan nilai-nilai kebenaran dan membawa anaknya untuk takut akan Tuhan. 他要把真理栽培在他的家人的心中，他要栽培敬畏神的孩子。 Saudara, yang kedua, 第2点， bagaimana menjadi ayah yang takut akan Tuhan di zaman yang sukar ini? 在这个艰难的世代，如何成为敬畏神的父亲？ Ya. Saudara, kita tahu bahwa seorang ayah di zaman yang sukar ini untuk bisa tetap eksis, yang pertama berpegang teguh pada firman Allah. 我们知道在这个艰难的时刻，很难做一个敬畏神的父亲。但是第一点呢，我们要坚守神的道。 Ketika Yosua menggantikan Musa 当约 untuk 书亚 memimpin Israel, 代替摩西 ini 来带 bukan 领以色 sesuatu 列民 yang 的时候， membanggakan bagi dirinya.
这对他来说不是一个让他很体面 Tapi 的 ini 事， pekerjaan yang sangat berat. 是非常艰难 Karena 的任务。 Israel adalah orang-orang tegar tengkuk, 因为以色列民是非常倔 keras 强 kepala. 的，非常的固执倔强。 Tetapi Tuhan berkata begini, 但是神对他这么说： jangan lupa perkatakanlah firman-Ku setiap saat. 你不要忘记时时刻刻提醒他们我的 Andalkanlah 真理 Aku, maksud Tuhan. 你要坚守我的道， Maka Roh Kudus akan memberikan hikmat kepadamu untuk mengatasi setiap masalah. 所以圣灵就会赐给你智慧来面对你的一切问题。 Masalah yang terberat dalam hidup kita para ayah atau para pria apa sih kira-kira? 大概我们身为父亲的生活中最艰难的问题大概是什么？ Kedagingan. 就是我们情欲上的斗争。 Kami mengikuti camp para pria maksimal atau pria sejati yang selalu menjadi pergumulan para pria adalah hidup kedagingan. 我们在那个智慧男人或者坚强男人的这一个退休会，我们所问的最难解决的是什么？就是最难解决的就是情欲 Para 上 ayah 的 hati-hati 你们要谨慎。 dengan kehidupan finansialmu yang mapan, engkau harus dekat dengan Allah. Kalau tidak, engkau akan terjerumus dalam dosa. 更是如果你是在经济上非常稳定的话，要是你不敬畏神，你会很容易的陷进罪 Dalam 里。 sebuah kesaksian, 有一个见证这么说， seorang pria muda berkata begini, 有个年 saya 轻的男人是这样说的： seorang pemimpin punya banyak uang. 我是领导人，我有很多钱， Saya bisa pakai itu untuk mempunyai istri simpanan di mana-mana. 我在哪儿都有小三。 Nah, saudara hati-hati. Itu kedagingan yang membuat kita bisa celaka. 所以弟兄们要谨慎，这是我们属世的情欲会把我们 Jadi di zaman yang 陷到 sukar 井。 ini, para ayah harus hati-hati. 所以这个艰难的世代里，我们做父亲的要谨慎。 Ya. Kedua, menjadikan keluarga sebagai prioritas. 第二点就是要把我们的家庭举首位。 Kedekatan kita dengan Allah membuat kita para ayah mengerti bahwa keluarga itu adalah anugerah dari Allah. 我们若亲近神，我们就会清楚明白，我们的家人、我们的家庭是神所赐的。 Keluarga itu akan mendampingi kita selama kita hidup, baik di dalam suka maupun duka. 就是这个家庭会陪伴着我们走这条生命之路。 Sebab itu para ayah harus mengasihi dan memberikan perlindungan kepada keluarganya. 所以父亲要关爱家人，要保护家人， Ya, mengasihi mereka dan memberikan teladan yang baik. 关爱他们，以身作则，给他们做榜样。 Dan yang terakhir, 最后一点， untuk mendukung para ayah supaya bisa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan di zaman yang sukar ini, 为了 pentingnya dukungan dalam keluarga. 为了支持父亲们能够在这个艰难的世代成为敬畏神的丈夫、敬畏神的爸爸，是需要支持的，就是家人的支持， Ya, ini istri dan anaknya harus mendukung sepenuh hati, 就是妻子和孩子们要全心全意的支持他， memberikan semangat 要鼓励他。 ketika ayah sedang lemah. 当他软弱的时候， Mungkin mereka akan mendorong istri katakan, ayo papa, kamu harus bisa. 妻子鼓励他说：“爸爸呀，你可以的。” Ya. Terus sebagai pengingat keluarga, mungkin ketika papa melakukan sesuatu yang salah, istri dengan cinta kasih akan mengingatkan suaminya. Anak-anak akan mengatakan sesuatu yang baik kepada ayahnya. 第二就是要提醒爸爸，当爸爸走错路的时候，或者行错事的时候，所以呢他的妻子或孩子们会以充满爱心的提醒他。 Dan selalu menjaga relasi yang baik. 最后就是一直保持良好的关系。 Ketika situasi keluarga kurang baik antara kita dengan istri dan anak-anak, 当我们 maka ayah tidak bisa bertindak baik terhadap mereka. 当我们与家人的关系不好的时候，是我们和妻子或孩子的关系不好，那我们就不能对他做出好的行为。 Jadi menjadi ayah yang takut akan Tuhan itu sangat penting. 所以，作为一个敬畏神的父亲是非常重要的。 Saudara, jika kita ingin memiliki keluarga yang bahagia dan diberkati Tuhan, jadilah ayah yang takut akan Tuhan. 要是我们要有一个幸福的蒙福的家庭，我们就成为一个敬畏神的父亲。 Amin.
阿门。 Kita berdoa. 我们祷告， Terima kasih untuk firman-Mu. 感谢神的真道， Biarlah kami semua terus diingatkan kembali 再次提醒我们， menjadi pelaku akan firman. 我们要作为神的遵行者， Berkati para ayah 赐福爸爸们， supaya mempunyai hati yang sungguh takut kepada Tuhan. 真的有一颗敬畏神的心。 Demi nama Yesus, 我们奉主耶稣的名， amin. 阿门。Thank